seluruh staf kepimpinan masjid, muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Sewajibnya kita meneruskan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang penuh berkat, nafahat, waktu-waktu yang sangat berkat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumaat ini. Sebelum kita solat Jumaat, malah sama-sama kita bermuhasabah. Bermuhasabah sejauh manakah umur yang masih lagi berbaki, amalan yang telah dilakukan adakah tepat dan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat bimbang, namun kita berisiko tinggi untuk berada pada golongan orang yang tidak diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun 1 bulan kita telah ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Syawal ini setidak-tidaknya kita boleh muhasabah sejauh mana sepanjang Ramadan itu amalan kita diterima ataupun sebaliknya. Di antara 2 sifat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita telusur. Allah Subhanahu wa taala sebut, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Dan ada pun orang yang diberi hidayat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dianugerahkan ketakwaan pada tubuh badan dia. Sifat takwa yang kita cari pada Ramadan baru-baru ni, kalau kita nak scan sama ada kita ni dapat atau tidak, di antaranya 2 sifat yang disebut oleh Allah Ta'ala. Di antara sifatnya Tuhan kata wasaddaqa bil husna. Allah menggunakan kataan saddaqa yusaddiqu tasdiq. Kalau kita belajarlah kitab tauhid, dipanggil al-iman ma waqqara fil qalbi wa saddaqahu bil amal. Gunaan saddaqa wa saddaqa bil husna, membenarkan sebarang kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana kalau kita tak benarkan segala yang diperintahkan oleh Allah, kita ni sangat-sangat berisiko. Seperti mana yang Allah Ta'ala sebut kepada 2 sahabat, yang mana sahabat ini min kibarus sahabah, dan sebahagiannya dijamin syurga oleh Allah Ta'ala. Tetapi kalau sekiranya tidak tasdik, hati yang tidak bulat menerima kebaikan yang diperintahkan oleh Allah, maka kenapakah Allah Ta'ala turun ayat dalam surah An-Nisa, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Ayat ni semua orang faham. Sebab nuzul dia pada 2 sahabat, sahabat besar, Ahlu Badr, orang yang pergi perang Badar. Orang yang pergi perang Badar, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini besang Nabi pasal dia berkahwin dengan Asma. Nabi berkahwin dengan Aisyah radhiyallahu anha. Siapa mereka? Allah kata fala wa rabbika la yu'minun, maka tidak demi Tuhan engkau Muhammad, mereka ini tidak beriman hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sehinggalah mereka terima apa yang diputuskan oleh kamu kerana persengketaan mereka itu.
Maknanya setelah Allah Subhanahu Taala menyuruh Nabi selesai masalah Hatib bin Abi Balta'ah dan juga Zubair bin Awam, kenapa Allah kata fala wa rabbika la yu'minun? Maka tidak, demi Tuhan engkau, Allah bersumpah, mereka ini tak beriman. Mereka ni siapa? Sepakat ulama tafsir dalam kitab Tafsir bil Ma'thur. Tuan-tuan baca kitab tafsir Ibn Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir As-Sayuti, Dur Mansub Tafsir Al-Ma'thur, diceritakan bahawasanya yang dimaksudkan dalam ayat ini dua orang. Hatib yang pergi perang Badar, yang semua kita tahu orang yang pergi perang Badar diampun dosa oleh Allah Ta'ala. Yang keduanya Zubair bin Awam, sahabat Nabi yang besar, di antara katibul wahyi. Pasal apa Allah Ta'ala turun ayat ni menafikan iman? Masya Allah. Kerana di antaranya ialah Allah Ta'ala nak beri contoh kepada kita manusia yang akhir zaman ini, supaya beringat sungguh-sungguh bahawasanya di antara sifat takwa yang mesti ada ialah membenarkan dalam hati dan dijelmakan dalam perbuatan segala perintah yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala wajib junjung, dan segala larangan Allah wajib tolak. Ni masing-masing boleh tengok diri masing-masing. Yang pertama. Yang keduanya Allah sebut wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata di antara sifat orang yang bertakwa ni, Allah Taala akan mempermudahkan dia ni untuk buat kebaikan. Allah. Tuan-tuan, kita berasa malu dalam satu kisah selepas peristiwa perang Tabuk, berlaku di antara kabilah Bani Sulaim dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang daripada jauh berjumpa Rasulullah. Di tangan dia ada dhab. Kisah ni ada dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah oleh Imam Ibn Katsir. Diceritakan seorang daripada Bani Salim datang, bawa di tangan dia ada dhab. Dhab ni nata macam beok pasir lah, dia kata. Dhab ni dibawa dhab, dia jumpa Nabi, keadaan Nabi tengah duduk cakap dengan sahabat-sahabat ni. Tiba-tiba datang dia maki Nabi, dia caci Nabi SAW. Kamulah Muhammad yang memecah belahkan masyarakat kami, yang kamu anjur peperangan, siri peperangan, menyebabkan kami tidak tenang. Macam-macam dia caci Nabi. Akhirnya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu minta izin dengan Nabi. Orang ni Rasulullah, izinkan saya biar selesai lah riwayat dia ni Rasulullah. Mari-marinya belebel ke Rasulullah, mari-marinya caci Rasulullah. Dia kata macam-macam pada kita. Rasulullah beri izin pada saya Rasulullah, biar saya selesaikan dia ni Rasulullah. Kata Nabi, sabar wahai Umar. Kita diutuskan oleh Allah Subhanahu Taala Islam ini, kadang-kadang kita tengok orang yang baru datang ni, orang yang tak pernah berjumpa dengan kita. Mungkin dia dengar Islam yang kita bawa ni melalui orang pertengahan, dia tak dengar secara solid daripada kita. Akhirnya Rasulullah sudah panggil orang tadi, yang bawa dhab tangan dia ni. Nabi pun kata, wahai sahabatku, kenapa kamu caci, kamu maki, kamu kata macam-macam kepada aku? Dia jawab dengan kasar, Muhammad, kamu kata Tuhan ni satu, kami sembah Tuhan banyak.
kamu caci Tuhan kami. Lepas tu aku caci Tuhan kamu, kata dia. Nabi kata tidak, aku tak caci Tuhan kamu. Cuma aku kata ubudullah wala tusyriku bihi syai'a. Inilah 13 tahun yang aku duduk berdakwah di Mekah, itu serupa je. Di Madinah pun macam tu juga. Ubudullah wahdah, sembahlah Tuhan yang satu yang esa. Wala tusyriku bihi syai'a, jangan syirik pada Allah SWT. Marilah bersama kita bincang. Tidak ada perbincangan, wahai Muhammad. Kalau kamu nak suruh aku berbincang juga dengan kamu, aku boleh ikut dan juga dengar kata engkau sekiranya dhab ini yang ada di tangan aku ni beriman kepada kamu, wahai Muhammad. Masya Allah. Cabar Nabi. Makna je pada fikiran dia ni, makna benda mustahil berlaku lah. Macam kaum Nabi Saleh AS. Dimarah ke Nabi Saleh. Nabi Saleh kata macam-macam kepada mereka, tak berubah juga ni. Akhirnya sakit hati kepada Nabi Saleh. Wahai Saleh, kalau kamu betul apa yang kamu dakwa, tolong buat keluar daripada bukit ni seekor unta. Kalau keluar unta sungguh, kami beriman pada kamu, wahai Saleh. Macam itulah keadaan Nabi SAW. Aku tak akan berbincang, tak akan dengar apa kamu kata, wahai Muhammad, kecuali dhab yang aku pegang ni beriman pada kamu. Subhanallah. Cerita ni hamba kelakar juga tuan-tuan bila baca. Nabi panggil, dhab, kata Nabi. Dia jawab. Dhab tu jawab dalam bahasa Arab Fushah. Naam. Ya, saya. Dia barak dia. Kata Nabi, amin, a'budullah, berimanlah kamu, sembahlah Allah. Akhirnya amantu billah. Dhak tu kata, dhak tu cakap, subhanallah. Ni mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amantu billah ilaha illallah, aku beriman kepada Tuhan yang tidak ada Tuhan kecuali Allah SWT. Terkejut orang daripada kabilah Bani Salim tadi. Akhir sekali je Nabi tanya, man ana, siapa aku ni? Nabi tanya dhab tadi. Kata dhab, annaka rasulun min Allah, sesungguhnya kamu ni wahai Muhammad rasul daripada Allah SWT. Akhir terlopong kabilah Bani Salim tadi tu. Akhirnya kerana dia dah berjanji dah, kalau sekedar dia beriman, dia pun beriman. Akhirnya dia pun mengucap, amantu billah wa ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Mungkin tuan-tuan dengar cerita ni macam main-main. Tak, ni cerita betul. Disebut oleh Imam Balhaqi rahimahullahu ta'ala, dan disebut oleh Ibnu Katsir kitab dia Al-Bidayah wan Nihayah. Akhirnya orang ni beriman, sedang dia bercakap dengan Nabi, tiba-tiba dengar hentakan kaki unta yang ramai. Saya Umar bilang, sampai 1000 ekor unta. Di atas setiap unta tu ada orang yang bawa, yang tunggang. Maknanya 1000 ekor unta, 1000 orang. Datang tujuan, datang tu memang nak perang Nabi. Nak perang Nabi. Dan mereka beranggapan bahawasanya sahabat mereka yang bawa dhab tadi tu dianiaya ataupun diapa-apakan oleh Nabi SAW. Keadaan datang jumpa Nabi ada 1000 ekor unta ni, macam-macam ucapan. Macam-macam ucapan. Celakalah Muhammad, kita bunuh Muhammad ni pemecah belah, macam-macam kata. Akhirnya bila siapa dekat Nabi, orang tadi tu yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala tadi tu angkat tangan. Sabar, kata dia. Sabar. Tu dia. Aku dah beriman dengan Muhammad, kata dia. Masya Allah. Aku dah beriman dengan Muhammad. Terkejut 1000 orang ni. Akhir sekalinya turun. Bila turun, Nabi tak peduli hak ramai ni.
Nabi tanya orang yang baru masuk Islam ni, Nabi tanya, mu ni orang yang ada duit ke tidak? Pasal aku tengok mu ni duduk kulu kilir tadi pegang bak ni. Tu dia. Dan mu ni ada duit ke tak? Kata orang tadi, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, akulah orang yang paling miskin dalam kabilah Salim, kata dia. Akhirnya Nabi kata, wahai sahabat-sahabatku, siapa yang ada duit hari ni, tolong beri pada dia ni. Bangun Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Rasulullah, saya ada seekor unta 8 bulan baru lahir, Rasulullah. Ambillah hadiah pada dia ni, Rasulullah, untuk buat kehidupan baru dia. Maka Nabi kata, wahai Abdurrahman bin Auf, sesungguhnya apa yang kamu buat ni, Allah gantikan unta lain di hari akhirat esok. Tapi unta yang dibuat daripada batu permata. Semua ni kerana kamu sanggup untuk menjaga kebajikan dia yang baru masuk Islam. Masya Allah. Ni tuan-tuan, dalam cerita ni, kisah ni dibawa oleh Imam Ibn Katsir. Nak khabar pada kita, yang pertama sekali je ialah Islam diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bawa dengan cara yang tertib, dengan cara yang paling boleh diterima oleh orang. Ni yang dibawa oleh Rasulullah. Kerana itulah ramai sangat orang masuk Islam yang dulunya kasar dengan Nabi, tapi bila berdepan dengan Nabi, akhirnya masuk Islam. Cuba tuan-tuan tengok apa yang berlaku kepada kabilah Abdul Qais. 2 hari jumpa Nabi, tengok Nabi, teruja dengan keadaan Nabi, masuk Islam. Masya Allah. Abu Za Al-Ghifari, kabilah Al-Ghifar ni tuan-tuan, kabilah yang jahat, kabilah perampok. Tapi bila tengok keadaan Nabi, berjumpa dengan Nabi, akhir bila Abu Za isytihar masuk Islam, dengan teruja keadaan Nabi, habis satu kabilah masuk Islam. Masya Allah, hebat tuan-tuan. Begitu juga lah kabilah Bani Hanifah, Thumamah bin Atal, 7 hari je duduk di Madinah, tengok keadaan situasi Madinah. Masya Allah, hebat tuan-tuan. Akhirnya isytihar masuk Islam, balik kampung, dia kempen kabilah Bani Hanifah, sebutir kabilah masuk Islam. Masya Allah. Pasal apa? Hebatnya keadaan suasana Nabi di Madinah. Ni yang pertama yang kita boleh faham cerita. Makna kita nak membenarkan apa hak Nabi bawa, kita nak mudahkan diri kita buat apa hak Nabi suruh buat. Tapi malangnya kita ni tak nampak apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dengan cara hak yang umum, yang sumul. Kita nampaknya seolah-olah melihat Islam ni dari satu juzuk tertentu sahaja. Hak ni menyebabkan kita tak nampak kehebatan Islam tersebut. Kalau tu ada juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tegas. Kebanyakan masa Nabi ni keadaannya banyak toleransi. Walaupun sahabat-sahabat marah, macam contoh peristiwa Sulhul Hudaibiyah. Banyak sahabat-sahabat marah, tapi toleransi Nabi ni menyebabkan hebatnya Islam diterima oleh orang ramai. Siapa mereka Jazirah Arab ni, satu kabilah datang jumpa Nabi, isytihar masuk Islam. Tetapi tuan-tuan kena faham bahawasanya ada kala je Nabi sentak. Kerana itulah Nabi sangat-sangat sakit hati kepada kabilah Yahudi yang duduk di sempadan Madinah, Nadir, Qainuqa dan Quraizah. 3 kabilah ni, walaupun kabilah Arab hak dulunya jahat, yang dulunya teruk lawan Nabi, satu kabilah demi satu kabilah masuk Islam. Tapi 3 kabilah Yahudi ni tak beranjak. Ni masalah dia. Boleh bilangan jari je orang Yahudi yang terima Islam, yang masuk Islam, walaupun Nabi buat macam-macam kepada mereka. Itulah ada juga kalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam guna ayat kasar.
ada juga guna ayat kasar. Kenapa? Khusus bagi orang yang tidak boleh terima lagi dah apa kebaikan hak Nabi buat. Walaupun ramai yang terima kebaikan Nabi, tapi ada lagi manusia hak yang tak terima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita tengok dalam kitab sejarah ada Nabi balik daripada perang Uhud, keadaan Nabi bersih badan sebagainya. Nabi kata kepada Nabi diberitahu oleh malaikat Jibril alaihi salam, wahai Muhammad, layakkah kamu meletakkan pedang kamu mandi sedangkan di sana ada berlakunya pengkhianatan? Terkejut Nabi bakar baju balik. Nabi naik unta. Ada setengah riwayat sebut Nabi naik kuda dengan malaikat Jibril alaihi salam pergi kepada kabilah Yahudi, Qainuqa, Quraizah dan juga Nadir. Walaupun tiga kabilah ni kabilah yang paling jahat dengan Nabi adalah kabilah Nadir. Dia ada seorang tokoh nama dia Huyai bin Akhtab An-Nabari. Hak inilah yang banyak menyalakan api fitnah yang menyebabkan orang Yahudi ni bukan semakin hari semakin nak terima Nabi, tetapi semakin hari semakin bermusuh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhir Nabi sapa dekat perkampungan Quraizah dan Qainuqa. Nabi kata pada mereka, ya ikhwatal qiradata wal khanazir. Allah Rabbi, kasar sikitlah tuan-tuan. Nabi kata, wahai puak-puak yang sebenarnya beruk dan juga khinzir. Nabi, Masya Allah. Maknanya ada dua benda ni nak sebutnya. Hak tadi bawa kisah bagaimana Nabi SAW berlembut dengan orang yang baru nak faham agama, orang yang baru jumpa Nabi. Tapi orang dah biasa dah dengan Nabi, dengan agama Islam, tapi dia tak nak terima juga. Maka kadang-kadang ada juga Nabi buat kasar. Nabi kasar pasal apa? Kasar tu pasal nak suruh terima agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itu kita kena tengok dalam masa yang singkat ini, kita tengok bagaimana keadaan situasi Nabi, sama ada lembut dan juga kadang-kadang adanya tegas. Sebenarnya semua tu untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk jaga agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang baru nak terima Islam, Nabi berlembut, nampak hebatnya Islam, toleransinya Islam, mudahnya Islam. Tapi kalau orang yang dah biasa dengar, tapi masalah dia sengaja tak nak terima, maka orang ni kadang-kadang Nabi bersikap tegas. Dan akhirnya mereka bukan sekadar dimarahi Rasulullah, tapi dihalau terus daripada bumi Madinah Al-Munawwarah. Sehinggalah apa yang disebut sebagai Khaybar, hak yang kita sentiasa ulangkan dan juga sebut Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad sawfa ya'ud, itu menyebabkan Yahudi lari daripada tanah Madinah, akhirnya berkampung di bumi Khaybar. Maknanya nak sebut tentang kesimpulan yang ringkas ini, kita tengok di kita ni sama ada kita terima ataupun tidak apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau kita ada lagi perasaan watak kita ni watak yang susah nak terima apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala, wal'ayazubillah, kita bimbang sangat, takut-takut tergolong dan golongan hak Nabi kata rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang puasa tapi tidak ada apa habuan dia kecuali lapar dan dahaga semata-mata, wal'ayazubillah. Elokkan diri daripada termasuk dalam golongan wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbira ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Iaitu golongan apabila dibacakan kepada mereka akan ayat-ayat Allah, kuasa Allah, kekuatan Allah, mereka ini berpusing tumitnya, berpaling dan sombong dengan Allah Ta'ala, seolah-olah mereka tak mendengar dan telinga disumbat dengan sesuatu. Wahai Muhammad,
beri berita gembira kepada mereka ini bahawasanya api neraka jahanamlah tempat mereka. Walaiyazubillah. Minta tahu daripada Allah Subhanahu taala. Mudah-mudahan kita semua yang ada dalam masjid ini watak-watak yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu taala, watak yang mendapat takwa daripada Allah Subhanahu taala, hasil daripada puasa 1 bulan Ramadan al-Mubarak. Insya-Allah. Cukup sekadar itu dulu pada hari ini sebagai tazkirah ringkas. Insya-Allah kita sambung balik dalam khutbah insya-Allah. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله العربي القرشي الأمي وعلى آله وصحبه والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. رضي الله من دعا بدعوته واستنى بسنته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita melipat gandakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjunjung segala perintahnya dan menjauhkan segala bentuk larangan daripadanya. Itulah anak kunci kebahagiaan di dunia maupun di hari akhirat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala memberi peluang kepada kita yang masih hidup di atas muka bumi ini, dan pasti pada suatu hari nanti kita akan dikeluarkan daripada muka bumi ini untuk memasuki alam yang kekal abadi. Kerana itu banyak wasiat dan pesanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meniti di bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan akan sahabat-sahabatnya supaya sentiasa bersandarkan amalan kepada alam akhirat. Benarlah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون
faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Yang bermaksud, dan apabila ditiup angin sangkakala, maka tiada lagi hubungan kekeluargaan di antara kamu pada hari itu, dan tidak diizinkan untuk memohon bantuan daripada sesiapa pun. Barang siapa yang berat timbangan amalannya, mereka itulah orang yang berjaya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang ringan timbangan amalannya, mereka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri. Dan neraka Jahannamlah tempat kembalinya buat selama-lamanya. Salam Jumaat yang dirahmati Allah. Pada hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala membuka peluang dan ruang kepada seluruh umat Islam untuk sama-sama membekalkan diri dengan amalan yang sangat mudah. Apabila sahabat-sahabat kita di bumi Gaza, Palestin sekarang ini berkubang darah, sifat kebinatangan yang menjalar dalam diri Zionis Yahudi yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan perkara yang di luar batasan kemanusiaan, menghancurkan penduduk yang tidak berdosa, walaupun 72 jam menerima genjatan senjata, tetapi puak Zionis kembali mengganas. Jemaat yang dirahmati Allah, cukuplah. Dan apa yang berlaku ini memberi kesedaran kepada umat Islam seluruhnya, bukan sahaja untuk memboikot segala perniagaan yang ada sangkutan dengan Israel Zionis, tetapi Jumaat yang dirahmati Allah, mimbar Jumaat pada hari ini menyeru seluruh umat Islam supaya memboikot cara hidup Yahudi yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu. Ingat apa dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah fa abawahu yu'awwidanihi aw yunsiranihi aw yubajjisanihi. Setiap anak yang lahir itu maka lahirnya bersama fitrah, iaitulah suci, bersih daripada dosa dan cenderung kepada kebaikan. Maka kedua ibu bapanya lah yang meyahudikannya ataupun menasranikannya ataupun memajusikannya. Salam Jumaat yang dirahmati Allah, kita yakin dan percaya tidak ada seorang ibu dan bapa pun yang memberi nama anaknya dengan nama Yahudi ataupun Kristian ataupun Majusi. Tetapi betapa ramai ibu bapa yang sekarang ini terjebak dengan membesarkan anak mereka dengan budaya tajaan Yahudi, Nasrani dan Majusi. Inilah perkara yang perlu ditelusuri, ditenungi, kerana inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di bumi Madinah Al-Munawwarah. Ketika berada di bumi Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura 10 Muharram. Nabi bertanya kepada mereka, kenapakah mereka berpuasa? Mereka mengatakan, kami merayakan hari di mana Nabi Musa alaihi salam
berjaya melepaskan diri daripada kepungan Firaun yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas Nabi mengatakan bahawasanya sekiranya dipanjangkan umur tahun hadapan, aku ingin mengarahkan kepada sahabat-sahabatku supaya berpuasa hari Tasu'a wa Ashura, supaya berpuasa hari ke-9 dan hari ke-10 Muharram, untuk membezakan di antara budaya Islam dengan budaya Yahudi yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat pakaian Yahudi yang labuh mengheret tanah. Lantas Nabi mengarahkan supaya sahabat-sahabatnya supaya memotong sebahagian jubah yang meleret, supaya membezakan budaya Islam dengan budaya Yahudi. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan kepada sahabat-sahabatnya dan hadis ta'ammamu fa innal malaikata ammamat, pakailah serban kerana sesungguhnya malaikat memakai serban. Pemakaian serban ini membezakan budaya Yahudi dengan budaya Islam ketika itu. Dan Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita merenung masyarakat umat Islam pada hari ini dicengkam dengan banyaknya budaya Yahudi dan banyaknya budaya Kristian yang perlu disegerakan tindakan untuk dijauhinya. Di antara budaya yang dibawa masuk pada kehidupan umat Islam yang menyebabkan umat Islam leka sehingga ada suara-suara sumbang yang tidak prihatin dengan nasib sahabat seakidah di bumi Gaza. Di antaranya ialah budaya hiburan yang melampau, budaya ikhtilaf, percampuran laki-laki dan perempuan yang tiada batasan, budaya sukan yang melekakan, dan budaya yang terpukau dengan skrin yang menyebabkan sedikit demi sedikit terhakisnya keaslian amalan Islam dalam masyarakat Islam itu sendiri. Islam Jumaat yang dirahmati Allah, ambillah keizzahan dan kemuliaan yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiada gunanya kita merintih dengan apa yang berlaku pada umat Islam pada hari ini sekiranya kita sendiri tidak mahu keluar dan merubah keadaan pada hari ini supaya Islam dijulang dan dilihat sebagai bermaruah. Marilah kita melihat bagaimana ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Alam tara ila alladhina badalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar jahannam yaslawnaha wa bi'sal qarar. Tidakkah kamu melihat, wahai Muhammad, di sana adanya orang yang menukarkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala dengan kekufuran. Yang dimaksudkan dengan nikmat di sini dan nikmat iman dan Islam yang dibekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sanggup menukarkan dengan jahiliyah kembali. Sebenarnya tindakan mereka itu mengundang kemusnahan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada masyarakatnya. Maka neraka Jahannamlah habuan mereka, dan inilah tempat yang paling buruk bagi mereka. Sama Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama bersolidariti, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang sangat mudah di bumi Malaysia ini, dengan menadah tangan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kekhusyukan dan keikhlasan,
supaya diberi ketabahan, kesabaran dan sabar kepada sahabat-sahabat seakidah dengan kita di bumi yang penuh berkat, di bumi Baitul Muqaddas. Janjian Allah Subhanahu wa taala semakin hampir. Mereka yang berada di medan merasai nikmat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan adanya ucapan-ucapan daripada mulut musuh Islam, iaitu Zionis Yahudi yang dilaknat oleh Allah, mengatakan mereka sekarang ini berperang dengan tentera serba putih. Ada sebahagian yang menembak kakinya sendiri kerana tidak mahu bertempur dengan tentera Hamas. Allah menganugerahkan mereka di bumi jihad dan bumi syuhada dan keteguhan iman dan keyakinan kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Mereka diuji yang peluru, mereka diuji dan kereta kebal dan jet pejuang. Tapi pada hari ini kita hanya sekadar yang pertama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang penuh keikhlasan. Yang keduanya infak setakat yang termampu untuk membantu sahabat-sahabat seakidah di bumi Gaza, insya-Allah. Sama Jumaat yang dirahmati Allah, walaupun angka terkini yang telah menemui syahid mereka mencecah hampir 1,800 orang, tetapi Allah Subhanahu wa taala berkemuliaan kepada mereka. Cukuplah dengan dua ucapan yang sangat mengguris dan meluka hati setiap umat Islam, sekiranya mereka masih lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ucapan yang keluar daripada mulut ahli parlimen Israel, seorang perempuan yang mengatakan menjadi kewajipan kepada tentera-tentera Israel supaya membunuh semua perempuan yang berada di bumi Palestin. Mereka ini lah yang akan melahirkan ular-ular kecil yang akan mematuk kita. Dan yang kedua, ucapan yang paling tidak bertamadun, ucapan daripada Menteri Agama Israel yang mengatakan bahawasanya wajib dibunuh semua manusia yang berada di bumi Palestin kerana mereka itu sebenarnya binatang, bukan manusia. Jemaat yang dirahmati Allah, cukuplah dengan dua kenyataan ini untuk kita sama-sama merasai dengup nadi susah dan perihnya sahabat kita di bumi Gaza. Marilah pada hari yang penuh berkat ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh keikhlasan. Kita menginfakkan sebanyak mungkin nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk membantu mereka. Tetapi jangan lupa untuk sama-sama memberi kesedaran kepada umat Islam supaya sama-sama merasai tanggungjawab untuk membebaskan bumi yang dikepung oleh tentera Zionis laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsa'ahu Allah wa nasuhu wallahu ala kulli syai'in syahid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. الحمد لله الواحد الأحد
الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. وقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita melipat gandakan ketakwaan kepada Allah. Di antaranya dengan merasakan setiap peluru yang jatuh di bumi Gaza sebenarnya telah menembusi jantung kita sendiri. Ingatlah, apa yang berlaku di bumi Gaza sebenarnya ujian daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menguji sejauh mana keimanan umat Islam di akhir zaman ini. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada kita, la yazalu min ummati ta'ifatun zahirin al-haqq la yadurruhum man khadhalahum. Akan pasti ada daripada umatku kumpulan yang akan menzahirkan kebenaran, walaupun di sana ada mereka yang mengecewakan mereka. Jumaat yang dirahmati Allah, hadis yang sangat terkesan. Apa yang berlaku di Gaza, umat Islam seluruh dunia hanya semata-mata menjadi penonton, diserang penyakit angin dan lumpuh untuk menggerakkan khususnya apa-apa senjata dan tenaga yang boleh dibantu umat Islam di sana. Alangkah malangnya anugerah kekayaan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala gagal untuk menyatukan umat Islam itu sendiri, khususnya negara Arab. Walaupun mereka disatukan dengan satu bahasa semata-mata, tetapi 30 buah negara tidak mampu untuk bersatu. Sangat malu dan mengecewakan apabila kita melihat di sana adanya kesatuan Eropah yang mana anggotanya melebihi 53 bahasa, tetapi mereka bersatu padu untuk memajukan kehidupan mereka. Marilah kita bangkit pada hari ini untuk sama-sama menyedarkan umat Islam supaya bersama-sama membebaskan bumi Aqsa daripada cengkaman Zionis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumaat ini, marilah sama-sama kita merenung di manakah kesudahan kita pada hari yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak ada gunanya harta benda yang melimpah ruah, anak pinak yang ramai, kecuali mereka yang bertemu dengan Allah membawa hati yang sejahtera. Tak lupa juga pada hari yang penuh berkat ini untuk kita berselawat sebanyak-banyaknya kepada Nabi SAW yang telah membawa sinar Islam, memadamkan jahiliyah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala ditegaskan dalam ayat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi SAW. Wahai orang-orang yang beriman, berselawat dan salamlah kamu kepada Nabi SAW dan sebanyak-banyaknya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilayka bi nabiyyikal amin
ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلنجور سلطان شرف الدين الشاه الحاج من المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز الشاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والرشاد والصحة والسلامة منك يا رب العالمين لولي عهد سلنجور تنكو أمين الشاه ابن سلطان شرف الدين الشاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد يا رب العالمين. اللهم إن عبادك وإماءك في فلسطين وفي غزة تردوا من ديارهم وأموالهم. اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام واقلعهم في كنفك الذي لا يضام. اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم وفكك أسراهم. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين والدعاة والمجاهدين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم قوي عزائمهم وثبت أقدامهم واجمع كلمتهم. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بصناديدهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك بالصليبيين المعتدين. اللهم أحصهم عددا. اللهم أهلكهم بددا. اللهم لا تبقي منهم أحدا. اللهم يا من أراد بالإسلام خيرا فليوفقه بكل خير. اللهم يا من أراد بالإسلام شرا فخذهم يا الله فخذهم يا الله فخذهم يا الله أخذ عزيز مقتدر. اللهم أهلك الكفرة والمنافقين وأعداءك أعداء الدين. اللهم فرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم يا الله كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا حي يا قيوم يا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آت في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم محمد وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله.